السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وقريتي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi limpah kurnia rahmat serta kasih sayang daripada Allah, ditakdirkan kita boleh hadir lagi dalam majlis ilmu. Insya-Allah sambungan kita menggunakan kitab Fiqhul Manhaji jilid yang keempat, muka surat 761. Sambungan kita berkenaan dengan tajuk sebab wajib mahar mithil. Tajuk besar dia ialah mahar mithil. Maksud mahar mithil kita dah tengok, qadarnya pun kita dah tengok, dah bincang. Faktor penentu qadar mahar mithil pun kita dah tengok dah. Dalil yang disyariatkan mahar mithil pun kita dah tengok. Apa sebab mahar mithil itu? Jadi tajuk yang seterusnya sebab wajib mahar mithil pun kita dah tengok. Satu Romanize. Sebab yang pertama tu dah tengok, sebab yang kedua pun dah tengok. Jadi sambungan pada malam ni sebab yang ketiga. Sebab apa mahar mithil itu diwajibkan? Persoalan dia tanya gitu. Sebab apa yang dikatakan mahar mithil itu diwajibkan ataupun diperwajibkan untuk ditunaikan oleh seorang suami kepada isterinya? Kita dah tengok dah 2 minggu yang lalu. Sebab yang pertama, sebab yang kedua. Kita boleh refresh balik sedikit. Sebab yang pertama, kerana apa? Kerana fasadnya akad nikah. Fasad ni makna rosak. Rosaknya akad itu diasbabkan daripada kahwin satu perempuan dengan lelaki itu tanpa kehadiran saksi ataupun kewujudan wali. Makna perkahwinan tak ada saksi, tak ada wali, tapi menikah juga. Itu dia panggil fasad. Perkahwinan itu tidak sah dari sudut hukum syarak, tak sah, tapinya mereka dah duduk bersama dah dan bersetubuh pun. Maka persetubuhan itu dikira wati syubhah, dan perkahwinan itu wajib di far' ataupun dipisahkan. Maka perempuan yang telah disetubuhi oleh suami yang bernikah dengan dia menggunakan perkahwinan yang melalui perkahwinan yang fasad itu kerana tak ada wali ataupun kerana tak ada saksi, maka perempuan itu wajib menerima mahar mithil. Mana mahar musamma yang disebut dalam akad tak terpakai, terbatal. Pasal apa? Pasal akad itu secara keseluruhannya batal. Dipanggil al-aqdul fasad. Mana nikah itu, akad nikah itu, ijab qabul itu rosak oleh kerana tak ada saksi ataupun tidak ada wali. Itu contoh yang pertama kita dah tengok. Maka perempuan itu dia wajib menerima mahar mithil yang mesti diberikan oleh suami ataupun lelaki yang telah menyetubuhi diri dia tu. Mahar mithil itu banyak mana, qadar dia banyak mana, kita dah tengok dah. Tajuk sebelum tu dia bagi tahu dah faktor penentu qadar mahar mithil ni macam mana, nak kira lagu mana. Saya rasa tuan-tuan pun dah sedia maklum, saya dah abang dah itu ni kan. Dia merujuk kepada saudara
saudara perempuan sebelah pengantin perempuan tu sendiri, seibu sebapa dengan dia, ataupun contoh mudah faham, kakak kepada pengantin perempuan tu yang telah berkahwin. Dulu dia menikah dulu berapa mas kahwin yang kakak dia terima dulu ni. Contoh kakak dia terima contoh 2,000. 2,000. Maka 2,000 ringgit lah pengantin perempuan tu boleh charge kepada lelaki yang telah menyetubuhi diri dia dalam urusan pernikahan yang fasad tu. Boleh faham tak? Menikah tak sah tapi dah bersetubuh. Mana farash dia telah disetubuhi oleh lelaki itu, ataupun dalam kurungan kita kata suami sabik tu, perkahwinan tetap tidak sah tapi setubuh dah berlaku. Maka wanita itu dia tak wajib menerima mahar musamma. Mahar musamma makna mahar yang disebut masa akad tu. Contoh dia akad kata aku nikahkan dikau dengan satu orang perempuan nama sekian-sekian dengan mas kahwin RM2,000 contohnya, ataupun dengan mas kahwin RM3,000 contohnya begitu. Tiba-tiba perkahwinan itu tidak ada wali hadir, makna wali tak ada. Depa pun nikah tak guna wali hakim pun, guna wali yang kata apa, contohnya wali yang disabitkan ke atas diri dia. Contoh dia guna juru nikah saja. Juru nikah tu dia declare diri dia, kata dia pun boleh jadi wali, contohnya macam tu. Perkahwinan tu jadi fasad lah. Nampak tak? Ini contoh. Okey, maka perkahwinan pun berlangsung dengan kejahilan yang ada dalam majlis itu oleh kedua-dua pasangan lelaki perempuan, dan juga tetamu yang hadir. Contoh kalau ada tetamu yang hadir, tetamu tu pun jahil juga dalam isu hukum hakam ini, maka dia tak ada tegahan di situ, tak berlaku sebarang tegahan. Perkahwinan itu tetap berlangsung juga dengan kefasadan itu, dengan kerosakan fasad itu berlaku. Disebut mas kahwin contoh 3,000. Maka mas kahwin yang disebut itu dia panggil mahar musamma, mahar yang disebut dalam akad tu ataupun yang tak disebut. Dia mahar musamma ni boleh jadi disebut, boleh jadi tidak disebut. Sama ada disebut dalam bentuk harta ataupun wang. Contoh kalau bentuk wang, maka contoh dia ambil 3,000. Maka 3,000 yang disebut dalam akad itu tak diwajibkan suami itu membayar kepada perempuan tu. Boleh nampak tak? Sebab perkahwinan tu dia punya dasar dia telah rosak. Asbab daripada menikah tak ada wali ataupun menikah tidak ada saksi. Itu contoh dia. Maka perempuan tu telah bersetubuh. Kalau tak setubuh tak ada masalah apa, tak timbullah isu mahar mithil ni. Pasal dia telah setubuh. Telah dukhul dengan lelaki itu, maka farashnya telah diguna pakai oleh lelaki itu. Bahasa bagi mudah faham tak? Telah diguna pakai dengan kadar dengan proses perkahwinan yang tidak sah. Maka perempuan tu tetap juga dikira mendapat mahar. Cuma mahar bukan yang disebut 3,000 tu, tapi mahar mithil. Mana mahar yang dimisalkan kepada ahli keluarga perempuan tu yang menikah dulu ni. Contohnya macam saya katalah, kak dia ke ataupun mak dia ke menikah dulu berapa duit. Contoh mak dia dulu menikah mungkin sikit lah kot, dalam 350 contohnya. Maka 350 tu lah kalau dia nak ambil kakak tu, ataupun nak ambil mak contohnya sebagai jumlah yang diambil ataupun jumlah yang dimisalkan kepada perkahwinan dia yang fasad tu, mahar mithil tu, maka 350 tu lah dia boleh charge kepada lelaki yang telah menyetubuhi diri dia. Tu yang pertama, fasad. Yang kedua, mahar mithil ini berlaku dengan sebab apa? Perkahwinan itu dibatalkan. Batal dengan sebab apa? Sebab ada berlakunya clash, berlakunya perselisihan faham dari sudut sebutan mahar ataupun kadar mahar. Mahar musamma tu lah, mahar musamma mahar yang disebut dalam akad tu. Berlaku pertikaian. Contoh, masa akad suami dia sebut tapi dia tak mengaku kata dia sebut. Dia sebut kata contoh aku terima nikah nama sekian-sekian dengan mas kahwin RM1,050 contohnya, ataupun RM1,500 kan. Sedangkan masa berjanji dulu nak bagi mas kahwin RM2,000. Maka lepas menikah tu isteri tu dia argue, dia petikai. Dulu abang kata nak bagi RM2,000, pasal apa? Masa akad sebut RM1,500.
Suami dia kata, mana ada 1,500 tak sebut 2,000, mana mandai. Nampak? Jadi satu pertikaian di situ. Maka kes macam ni, wanita tu ataupun isteri tu boleh bawa ke mahkamah untuk diadili. Bila pergi kepada hakim, hakim akan putuskan. Bila tanya balik kepada suami, betul ke dulu berjanji nak bagi 2,000? Laki kata tak ada mana ada bagi 2,000, tak ada Dia salah dengar, telinga pekak kali. Dia buah gitu pula contohnya. Isteri dia kata, tak ada yang Arif, saya dengar betul, saya tak pekak lagi, saya masih dengar betul dia sebut nak bagi 2,000, tiba-tiba masa akad sebut 1,500, contoh macam tu. Mana berlaku pertikaian dalam mahar ataupun qadar dia, banyak mana tu berlaku pertikaian. Maka hakim suruh dia bersumpah. Hakim suruh si suami bersumpah dan suruh si isteri juga bersumpah. Dua-dua bersumpah kata, dua-dua pertahankan kata-kata dia. Jadi di situ makna berlaku satu pembohongan lah antara kedua belah pihak, sama ada isteri dia tipu ataupun suami dia tipu. Salah seorang mesti tipu punya, dia mana boleh dua-dua betul. Nampak tak? Maka jadi pertemuan di situ. Di situ maka bila jadi punya keadaan begitu, hakim akan putuskan bahawasanya wanita ini wajib menerima juga mahar, tapi bukan mahar musamma yang dipertikaikan tu. Seorang kata 2,000, seorang kata tengah 2,000. Nampak tak? Tak boleh dapat. Mahar itu dibatalkan, maka hakim gantikan mahar yang lain, nama dia mahar mithil. Itu situasi yang kata mahar mithil itu berlaku. Jadi hakim akan bertanya kepada pihak perempuan. Dia akan buat investigation lah. Makna hakim mungkin dia akan suruh lawyer akan buat satu penyiasatan ataupun pendakwah raya buat penyiasatan. Macam mana ni kan, nak cari siapa dia nak tentu kira untuk mahar mithil dia. Itu boleh nampak tak ni tuan-tuan, yang kata mahar mithil tu. Jadi mahar mithil tuan-tuan, dia bukan senang-senang berlaku. Dia mesti berlaku dengan sebab. Dia ada sebab-sebab tertentu baru boleh dikira mahar mithil itu diguna pakai. Jadi yang kita tengok orang duk menikah tu sebut mahar kahwin sekian banyak tu, tak ada apa-apa berlaku, makna tak ada masalah apa, tak timbul lah mahar mithil. Nampak tak? Contoh macam saya duk pergi menikah orang kan, sebut dengan mas kahwin RM3,000. Jadi masa sebab tu sebelum kita nak menikah tu, juru nikah ni peranan dia nanti tanya dulu betul-betul. Itu yang saya amalkan. Kan tanya pengantin lelaki, mas kahwin kamu ni yang tertulis dalam surat nikah yang ada depan saya ni 3,000. Betul ke kamu nak bagi 3,000? Saya tanya soalan dulu. Apa pasal kena tanya tuan-tuan? Pasal kita nak kena halusi, nak kena, orang kata apa? Nak kata macam mana istilah ni? Nak kena cakna lah kot, nak kena ambil berat. Nak kena ambil berat. Saya kena tanya dekat pengantin lelaki-lelaki, betul ke mas kahwin kamu 3,000 nak bagi dekat isteri sekali ni, bakal isteri? Dia kata betul Ustaz. Saya akan tanya pula pengantin perempuan, betul ke 3,000 janji? Betul. Jadi situasi pertanyaan begitu tuan-tuan puan, ada setengah-setengah orang yang hadir dalam majlis tu, dia kata apa Ustaz ni duk tanya soalan begitu? Dia tak faham situasi kita tanya tu. Ada sebab musabab kita tanya. Bukan saya saja tanya tu macam nak menunjuk ke, kata tak timbul isu nak menunjuk, nak tunjuk memang dah tunjuk pun. Dalam surat nikah tertulis dah 3,000, cuma kita nak sahkan saja. Kita nak buat endorsement, nak mengesahkan saja betul tak 3,000 nak bagi, ataupun kamu tersalah tulis, dalam ni tulis 3,000 sedangkan kamu bawa cash depan saya 2,500 saja, sebagai contoh. Pasal biasa jadi benda ni. Nampak tak? Kita ni manusia tuan-tuan, kita akan buat silap. Itu janji lagu lain, ni buat lagu lain kan. Itu biasa nama manusia, cuma kita jangan buat masalah tu bila dah last minute. Jadi cempera habis. Kan? Majlis dah berlangsung, jadi cempera, jadi tak mau. Itu antara sebab. Sebab pertama kerana rosaknya akad ataupun fasadnya akad. Yang kedua sebab ada berlaku pertikaian ataupun perselisihan antara suami isteri dalam sebutan mas kahwin atau qadar mas kahwin tu. Habis malam ni insya-Allah. Tajuk yang seterusnya masih lagi dalam tajuk sebab wajib mahar mithil. Makna sebab apa mahar mithil itu diwajibkan ataupun diperwajibkan, dikenakan kepada suami ini untuk dibayar kepada isteri. Ini sebab yang ketiga. Kata musannaf di sini, mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Ini sebab yang ketiga Bagi yang ada kitab boleh rujuk kitab muka surat 761 tu. Mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Macam mana tu? Sebutan mas kahwin yang kata merosakkan tu iaitu sebutan mas kahwin boleh menjadi rosak disebabkan beberapa perkara.
Ada berapa perkara di sini yang musannif datangkan? Ada 6 perkara. Banyaklah. Kita tengok. Perkara yang pertama, apa sebab yang dikatakan mas kahwin itu ataupun sebutan mas kahwin itu rosak, sebutan akad itu rosak? Sebab yang pertama, kerana apa? Mas kahwin yang disebut bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak. Maknanya menikah ni dia guna mas kahwin benda yang haram. Benda yang haram yang tidak diterima oleh syarak, membolehkan benda itu dijadikan mas kahwin. Contoh dia dalam sini seperti arak. Kan? Menikah, kata aku nikahkan dikau dengan si Pulan Tulanah binti Pulan dengan mas kahwinnya 1 botol arak Sin 1901 contohnya. Makna dia punya orang kata apa? Sin ni apa dah? Sejak agak no. Betul ya cikgu saya sebut sin. Sin bukan dosa. Dosa agak no, tapi cara sebutan tak sama no. Kan? Makna arak itu dibuat tahun 1901. Kan? Contoh memang tak jadi pun dalam masyarakat kita ni. Benda ni memang tak jadi dalam masyarakat kita sebab kita benar sangat jelek lah dalam masyarakat kita kan arak ni. Tapi di luar negara tak mustahil benda ni berlaku tuan-puan. Orang Islam di luar negara yang depa kita pun tak tahu mazhab apa dia pakai pun kita tak tahu. Sebab tu syarak dia buat main hukum macam ni tuan-puan. Pasal benda ni ada jadi dan pernah terjadi. Sebab tu dijadikan hukum supaya kita ambil ma'ruf, ambil faham, ambil tahu. Baik, contohnya arak dia kata ataupun babi. Babi itu maksud sama ada daging babi ataupun sekok babi contohnya. Kan? Macam kita lah, kita di tempat kita pun kita boleh, aku nikahkan dikau dengan anak aku, nama sekian-sekian Fulanah binti Fulan, dengan mas kahwin 1 ekor lembu yang bernilai RM4,500. Boleh tak mas kahwin guna sekok lembu? Agak-agak boleh tak? Tak ni jawab ni. Boleh lah jawapannya boleh. Pasal apa kata boleh? Pasal dia benda ada manfaat. Cuma jarang lah, sangat pelik orang guna mas kahwin lembu. Belum jadi lagi lah. Tapi dari segi hukum syarak boleh, sebab benda tu jadi manfaat. Kan? Tapi pastikan lembu yang nak diberi itu lembu yang elok, bukan lembu yang cacat. Pun di situ ada hujah yang mendalam. Kita kena rujuk banyak kitab lah. Banyak kitab akan ada khilaf antara ulama, boleh ke tak boleh kan? Tak apalah yang tu. Jadi mungkin perkara yang sama kita boleh ambil sebagai kita panggil kiaskan, iaitu binatang yang haram, babi. Nikah mas kahwin dengan seekor babi contohnya. Tak boleh lah. Babi itu memang benda yang sudah mughallazah kepada kita sebagai orang mukmin. Tak boleh. Ini contohnya kata sebab yang menjadi rosak, itu rosak pada mas kahwin tu. Ataupun mas kahwin tu diguna peralatan melalaikan. Ni kalau nak istilahkan peralatan melalaikan ni, contoh kita kata alat muzik lah. Alat-alatan muzik yang mana muzik ni kalau kita guna dengan cara tidak yang Islam benarkan, mana dia dikategorikan sebagai peralatan yang melalaikan lah. Ni pun akan ada khilaf ulama juga. Ada ulama yang contemporary, ulama terkemudian ni kan, yang mungkin mereka banyak mengkaji, banyak membaca. Dia kata mungkin diharuskan barangkali, tak? Cuma kita nak kena tengok balik, nak kembali balik pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak zaman Nabi orang menikah zaman tu menikah guna alat-alatan muzik untuk dijadikan mas kahwin. Mas kahwin tu kena manfaat atas wanita tu, manfaat atas perempuan tu sebagai contoh. Kan tak? Kita tengok situ pun dia banyaklah hujah dia tak boleh kita kata terus kata tak boleh. Dia kena banyak istinbat hukum. Kita kena tengok dari sudut hadis, banyak hadis Nabi kan, banyak ijma' dan qiyas kita kena ambil sebagai dalil yang lebih spesifik kan. Jadikan mas kahwin sebuah gitar elektrik contohnya kan. Tak tahulah nak sebut, tak arti kita bukan bidang tu kan. Cuma nak kata mungkin pengantin perempuan tu dia tu mungkin pandai main gitar barangkali, jadi suami dia dia bagi mas kahwin dalam bentuk gitar. Persoalan sekarang, boleh ke tak boleh? Gitar tu dia kira benda yang melalaikan ke ataupun tidak? Dia banyak perbahasan ulama di situ. Cuma kita baca di sini, dia kata peralatan yang melalaikan ni apa selain. Kalau tuan-tuan puan boleh bagi satu pandangan kan, benda apa yang melalaikan ni?
dan lain-lain yang dianggap sebagai bukan harta oleh syarak. Syarak tak kira sebagai harta benda tu. Mungkin alat muzik ni nak kira harta pun wallah alam, nak kata harta pun boleh jadi harta, ataupun harta yang tak kekal barangkali, ataupun harta tu yang boleh dikira sebagai harta yang tidak mendatangkan manfaat kepada perkahwinan itu sendiri barangkali begitu. Baik, ini kerana mas kahwin yang diwajibkan oleh syarak mestilah berbentuk harta atau yang boleh ditukar dengan harta. Maksudnya macam mana? Macam duit lah. Duit kita boleh tukar, duit tu beli benda. Itu maksud harta yang ditukar menjadi harta juga, kan? Kita ada duit, maksudnya kita biasa macam kondom nikah selalu kan. Nikah mas kahwinnya contoh 3,000. Dengan 3,000 tu isteri tu boleh guna beli barang kemas dia barangkali, ataupun boleh guna untuk apa saja keperluan diri dia, sebab jadi hak dia dah. Suami tak boleh nak tanyalah. Bukan tak tanya, maksudnya tak boleh nak tanya sepatah pun. Maknanya dia, suami tak boleh nak tegah lah, tak boleh nak halang kalau kata benda tu elok ataupun baik untuk dia, untuk isteri tu nak guna, maka dia boleh beli. Suami tak boleh nak halang, tu hak dia. Melainkan kalau benda tu benda yang ditegah oleh syarak, maka suami kata mas kahwin yang abang bagi ni bukan suruh beli benda merapu lagu ni contohnya, suami tak bagilah. Itu hak suami untuk jaga, sebab dia ada kaitan dengan dosa dan pahala, kan? Walaupun memanglah duit mas kahwin tu hak isteri, hak mutlak dia, tapi bukan bermakna dia boleh beli ikut suka dia, yang sampai benda yang dia nak beli tu pun melanggar syarak. Tak boleh lah. Boleh faham lah, no? Kalau benda tu baik untuk diri dia diguna pakai, no problem, tak ada masalah. Dia boleh guna tanpa sebarang orang tanpa bantahan. Baik, perkara-perkara yang disebut di atas bukanlah harta dari segi syarak. Yang kata awak babi perhatian melalaikan, dan apa suatu benda yang syarak i'tiraf ataupun syarak klasifikasikan sebagai bukan harta yang mendatangkan manfaat dalam perkahwinan itu. Itu kena tengok kitab yang lain lah. Ni kitab ni dia habaq secara asas saja begitu, kan? Kitab lain banyak lagi, kitab fiqh yang lain, kan? Kitab I'anatul Talibin, kan? Kitab Iqna', kan? Fathul Qarib, banyaklah kitab-kitab fiqh yang besar-besar ni yang mungkin dia punya perbahasan yang lebih detail. Nah, ini kita tengok yang asas. Baik. Yang kedua pula, apa dia yang kata mas kahwin yang boleh jadi rosak tu disebabkan apa? Sebab yang kedua iaitu harta yang disebutkan sebagai mas kahwin bukanlah hak miliknya, nya merujuk kepada suami itu. Seperti dia suami itu memberikan sejadah yang dirampas sebagai mas kahwin. Teruk sangatlah, kan? Nak menikah pi curi lah contohnya, kan? Tak kira ni contoh dia amak sejadah. Kita boleh ambil kiasan yang lain, kan? Duit curi pun boleh juga, kan? Duit curi, kan? Dia pergi curi bank ke mana ke contohnya, wa na'udzubillah, ataupun curi duit orang ke lagu mana, pergi jadikan mas kahwin, kan? Untuk nak boleh bagi menikah juga. Tiba-tiba dapat tahu, kata last minute dapat tahu, kata duit yang dia bagikan mas kahwin hari itu ni adalah duit curi yang dicuri oleh suami dia sebelum mereka menikah lah, kan? Curi di mana-mana, kan? Orang dapat tangkap, kata sabit kesalahan, jatuh hukum, dia curi. Jadi isteri itu macam mana, dah guna dah duit tu macam mana? Kena bayar baliklah kepada orang yang kena curi itu, dan isteri wajib menerima mahar mithil oleh suami dia yang pergi curi. Boleh faham tak? Hak tasad kata contoh 3,000 tu duit curi, 3,000 tu kena bayar balik. Kalau dah pakai, kena bayar balik kepada orang yang punya duit yang telah dicuri itu. Selesai tuan tu. Ni hak isteri ni, dia dah menikah dah bersetubuh dah apa semua contohnya. Mana hak dia untuk sebagai mahar? Di situlah mahar musamma hak dicuri itu dah tak dikira lagi, maka diguna mahar mithil. Isteri tu wajib dapat mahar, tapi tidak mendapat mahar musamma, tapi ditukar kepada mahar mithil. Ini situasi dah begitu, nah. Baik, di contoh dia ni dah sini dia kata memberikan sejadah yang dirampas sebagai mas kahwin, makna dipicuri ataupun rampas secara zalim, dan jadikan sejadah tu sebagai mas kahwin, tu pun tak boleh. Situasi yang ketiga, tuan-tuan puan, iaitu kata musannaf, lelaki mengahwini dua orang perempuan atau lebih dalam satu mas kahwin sahaja. Ni pun pelik juga ni, kan? Dia akad nikah dua sekali serentak. Kan? Ni maksud ada kaitan dengan kejahilan lah. Kejahilan seseorang itu, dia tak tahu hukum makam, dia ingat tak apa kod, bunyi kod belakang tu, tak boleh. Ni pun benda yang agak pelik lah, yang setakat ni belum terjadi lagi di negara kita ni,
Kalau jadi ni makna viral selalu dah kalau zaman lawan ni kan. Belum jadi lagi dan saya pun tak pernah jumpa lagi kes macam ni. Iaitu lelaki mengahwini 2 orang perempuan atau lebih. Makna 4 sekali lekut kan. Contoh dah kata boleh menikah 4, dia harung 4 sekali. Main 4 orang duduk depan-depan tu dalam satu akad. Dia tak sama lah. Dia kalau akad berbeza tak apa. Ni akad sekali je. Aku nikah contohnya macam mana nak kata? Aku terima nikahnya nama pengantin perempuan nak mula Salmah binti apa sekian, lepas tu Rafidah, lepas tu Qasidah, lepas tu Hamidah, lepas tu hang jalan dah kan. Contoh gitu. Maknanya menikah 4 tu sebut nama dengan mas kahwin RM6,000 tunai. Maknanya RM6,000 tu bahagi contoh kalau kata RM8,000 lah. Bagi seorang RM2,000 contohnya pun tak boleh. Kan dengan satu mas kahwin nak bahagi depan 4 orang sebagai contoh. Ini situasi yang memang pelik lah, tak berlaku. Cuma nak bagi nampak yang kata macam mana kata menikah sekali jalan tu dengan satu akad tu tak boleh. Baik. Akad itu sah dia kata. Tetapi mas kahwinnya rosak. Akad sah pula dah kan. Mas kahwin rosak dan wajib membayar mahar misil kepada semua perempuan tadi. Contoh dia kata aku terima nikah nama sekian-sekian dengan sekali jalan. Lepas tu mas kahwinnya RM2,000 tunai. Kan? Jadi mas kahwin tu contoh nak bahagi 2, seorang RM1,000. Tak boleh. Dia kena ada akad yang lain. Maknanya kalau nak menikah dua-dua kena akad. Dia ni asin, mas kahwin dia ni asin. Walaupun nilai yang sama tapi akad yang berbeza. Boleh nampak ni? Dia tak boleh sekali jalan dengan satu mas kahwin kongsi 2, tak boleh. Tu dia panggil akad tu rosak ni. Akad tu sah, cumanya mas kahwin ataupun mahar musamma yang disebut tu batal, tak dikira rosak. Maka bila situasi itu berlaku, wajiblah mahar misil kepada semua perempuan tadi. Kalau menikah 2 orang sekali serentak, maka mahar musamma yang disebut masa akad tu contoh RM2,000 tu, RM2,000 tu batal. Tak boleh diberikan kepada 2 orang isteri dalam nikah ni. Maka depa wajib menerima mahar misil. Maknanya suami tu kena bayar mahar misil. Mahar misil tu nak ambil berapa kadar dia, tengok adik-beradik setiap seorang mereka tu yang terdekat. Contoh mak dia sendiri dulu menikah dengan ayah dia berapa dik? 300,500. Maka 300,500 lah suami tu bayar kat dia. Dia pula dulu dia tak ada mak dah meninggal. Contoh yang ada kakak dulu menikah apa? Kakak dia dulu menikah masa tu 1,500. 1,500 lah ambil bayar kat dia. Berlaku perbezaan kan. Ini tengah 2,000, ni 300,500. Tak samalah pasal masing-masing daripada mai keturunan lain-lain. Dia bukan satu adik-beradik. Kalau menikah serentak dua-dua beradik memang tak sah jugalah. Kak dengan adik, satu lelaki menikah dengan kak dengan adik yang depa dua tu dua beradik, semak sepak, tak boleh. Tak boleh menikah dua-dua sekali kan. Alang-alang kata dah isteri tu ni perempuan tu ada adik pun tak menikah lama, dia kata kat suami dia, abang menikah sekali lah dengan adik saya, kami 2 orang madu lah. Oh tak boleh, dia tak boleh bermadu adik-beradik sebab main daripada perut yang sama, tak boleh. Saling tikam tak apa kan, saling tikam tak apa. Okey, sama ada saling tikam tu cerai hidup ataupun cerai mati, tu saling tikam kan. Tapi syarat mesti kena cerai dulu, atau sama ada cerai hidup ataupun cerai mati, mesti bercerai. Dia tak boleh sekali jalan serentak kan. Itu bukan kata mahal misil, itu akad tak sah. Mungkin benda tu juga dikira sebagai dalam kategori mahal misil. Itu pun perbahasan tu kena tengok kitab yang lain pula. Baik, akad nikah itu sah tetapi mas kahwinnya rosak kata musannif, dan wajib membayar mahar misil kepada semua perempuan tadi. Ini disebabkan dalam akad tersebut mas kahwin tidak diketahui untuk siapa, kerana tidak dikhususkan secara spesifik. Nampak? 2,000 contoh kita sebut tu dengan mas kahwin 2,000, tapi tak abang 2,000 ni nak bagi seorang setengah ke? Dia tak abang kata 2,000 ni macam mana? Dia tak sebut, dia kata mas kahwin 2,000 saja untuk 2 orang isteri. Jadi di situ yang dikategorikan sebagai akad ataupun mas kahwin yang rosak. Okey? Mas kahwin tu rosak, bukan akad. Akad dia kata sah, kan? Yang keempat pula, contoh yang keempat, ataupun situasi yang keempat, yang mana situasi ini membolehkan terjadinya mahar misil tu, iaitu kata musannif, seorang wali mengahwinkan seorang kanak-kanak lelaki dengan mas kahwin yang melebihi kadar mahar misil menggunakan harta kanak-kanak tersebut. Kan ni satu benda yang sangat-sangat orang kata apa,
jarang berlaku lah, rasa tak pernah berlaku kot. Seorang wali kan, wali lah makna bila sebut seorang wali, makna dia ni ada anak perempuan lah, tapi anak perempuan tu masih kanak-kanak, masih tidak lagi baligh. Tidak lagi baligh, dia masih dalam kategori mumayyiz. Contoh kanak-kanak umur 9 ataupun 10 tahun tak baligh lagi, sebagai contoh budak perempuan kan. Tapi ada setengah budak perempuan dah baligh dah. Tengok pada genetik lah, ada setengah 9 tahun dah baligh dah datang bulan. Kalau dah baligh, dia menikah tu, dia tak dikira sebagai mumayyiz sebab dia dah baligh. Tu pun ada juga perbahasan ulama. Dia kena tengok juga, walaupun baligh, dia ni merdeka ke tak merdeka. Dia baligh dengan merdeka tak sama tuan-tuan. Baligh lah kan, datangnya bulan tu makna baligh lah wanita tu ataupun kanak-kanak tu. Tapi dia merdeka ataupun tidak. Maksud merdeka apa? Dia orang yang faham tak tentang kehidupan. Maksudnya dia reti tak menguruskan diri dia sendiri untuk di masa akan datang. Contohnya macam satu orang wanita yang dewasa, umur 20 ke atas, dia tahu dah nak urus diri dia sendiri kan. Dia maksudnya walaupun dia dah baligh, tapi dia masih lagi tak kerti nak urus, terpaksa mak ayah dia kena urus lagi. Macam tu pun dia kira tidak diwajibkan ke atas dia tu untuk berkahwin, walaupun dibolehkan wali kan, sebab dia boleh buat orang pertikaian benda tu di mahkamah boleh batalkan perkahwinan tu kalau tak kena cara kaedah yang ditetapkan oleh syarak. Okey, baik. Lagi dia kata di sini, seorang wali mengahwinkan seorang kanak-kanak lelaki dengan mas kahwin yang melebihi qadar mahar mithil, menggunakan harta kanak-kanak tersebut. Ini maksudnya wali ini merujuk juga kepada seorang ayah mengahwinkan seorang anak laki-laki dia, walaupun kita kata wali ini anak perempuan kan, tapi anak lelaki pun boleh juga dikira wali lah. Wali sebab merujuk kepada orang yang menjaga, orang yang ada kuasa wilayah yang menjaga satu orang tu dipanggil wali lah, walaupun dia tu laki-laki. Cumanya orang laki-laki nak menikah tak perlu wali kan, tapi dia ada ayah tu dikira sebagai orang yang menjaga dia. Dia bagi menikah anak laki-laki dia dengan mas kahwin yang melebihi qadar mahar mithil, menggunakan harta kanak-kanak tersebut. Qadar mahar mithil, contoh kata dulu mak dia dengan ayah dia menikah kata 350, tiba-tiba dia menikahkan anak laki dia tu RM1,000 sebagai contoh, tapi RM1,000 tu ambil harta kanak-kanak tu. Contoh dia ada duit simpanan, duit raya sebagai contoh, duit budak-budak tu ambil pergi jadikan mas kahwin untuk pergi menikah dia. Pelik sungguh kan benda ni, sangat pelik lah. Tak jadi pula masyarakat kita, wa na'udzubillah kan. Jadi ataupun wali mengahwinkan kanak-kanak perempuan atau anak dara yang telah besar tanpa kebenarannya anak dara tu dengan kadar mas kahwin yang kurang daripada mahar mithil kan. Mahar mithil ni berapa? Contohnya 350 juga, jadi dia kurang lagi, menikah RM100 lah sebagai contoh. Mas kahwin itu rosak dan diwajibkan mahar mithil kerana wali diperintahkan melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka berdua iaitu kanak-kanak perempuan dan anak dara tu, sedangkan tindakan tersebut tidak mendatangkan kebaikan kepada mereka. Menikah mudah sangat, itu makna kata tidak mendatangkan kebaikan kepada mereka. Menikah terlalu mudah, dia boleh datangkan fitnah di situ kan. Jadi mudah sangat tak baligh lagi, ataupun kanak-kanak ataupun perempuan yang anak dara yang telah besar kan, tapi menikah anak dara tapi tanpa kebenaran, tak boleh nah. Ataupun menikah kanak-kanak terlalu kecil, masih tidak baligh pun tak boleh juga, makna tidak ada datang kebaikan kepada perkahwinan itu. Maka perkahwinan itu dah berlaku, jadi anak dia tu yang dikahwinkan tu menerima mahar mithil sebagai ganti mahar yang disebut dalam akad tu. Ni dia agak complicated sikit dia punya isu dia nah. Baik, tak apa, kita teruskan dengan yang kelima. Sebab yang kelima, apa dia kata di situ, seorang perempuan yang cerdik dan berakal, janda atau dara, berkata kepada walinya, kahwinkanlah aku tanpa mas kahwin. Kan, satu perempuan nak besar dah lah, dah bekerja apa semua, dia minta ayah dia, ayah kahwinkan saya ayah, saya dah tak tahan nak kena kahwin dah. Contoh lah kan, jarang lah perempuan disebut lagu tu, tapi dia kata saya tak boleh, saya nak kena kahwin juga ayah, ayah tolong kahwinkan saya. Ayah carilah siapa-siapa apa yang ayah rasa ayah percaya pada dia untuk jadi suami saya terima untuk dia jadi suami saya kan. Itu satu. Yang kedua dia kata apa? Kahwinkanlah saya tanpa mas kahwin. Suruh bagi kahwin, tapi dia kata saya tak mau mas kahwin. Saya tak mau. Saya tak perlukan mas kahwin daripada lelaki tu, sebab saya pun ada gaji, saya pun ada duit, saya tak perlu mas kahwin dia.
Boleh nampak situasi ni? Tapi nak kahwin, tapi dia kata dia tak mau mas kahwin. Pun jarang juga benda dia terjadi. Kan? Jaranglah orang perempuan menikah tak mau mas kahwin ni. Ini contoh kalau terjadi begini demikian, maka tengok apa kata musannif, wali mengahwinkannya tanpa mas kahwin atau wali mengahwinkannya tanpa menyebut mas kahwin. Dalam masalah ini perempuan itu wajib diberikan mahar mithil. Walau bagaimanapun mas kahwin itu tidak diwajibkan disebabkan akad nikah. Disebabkan akad nikah tetapi disebabkan persetubuhan. Makna kata bukan sebab akad nikah tu. Tapi faham tak? Jangan keliru, saya ulang lagi. Walaupun mas kahwin itu tidak diwajibkan, maksud mas kahwin apa? Hak disebut tu. Aku nikahkan kau kan dengan anak aku nama sekian-sekian. Contoh, dia tak sebut, maksudnya sebab dia kata tak mau mas kahwin, dia kata dengan anak aku nama sekian-sekian. Itu saja, tak sebut. Tanpa mas kahwin. Kan? Mas kahwin tak disebut. Jadi walau bagaimanapun mas kahwin itu tidak diwajibkan kan, sebab tak disebut, disebabkan akad nikah. Maknanya tidak diwajibkan beri kepada perempuan tu bukan sebab akad nikah tu. Boleh faham tak? Bukan sebab akad nikah tu tak disebut mas kahwin tu, sebab menyebab macam mana ayat nak kata, perempuan tu dia menikah tak mau mas kahwin, tapi dia suruh ayah dia nikahkan dia, tapi tak mau mas kahwin kan. Pening sikit ayat no. Dia nak menikah tapi dia kata saya tak mau mas kahwin. Jadi pak dia pun bagilah menikah. Aku nikahkan dia dengan anak aku nama sekian-sekian tanpa mas kahwin. Sedangkan hukum asal mas kahwin ni wajib kepada isteri. Mesti kena bagi. Tiba-tiba dia tak mau. Bila dia tak mau, perkahwinan tu sah. Akad dah berlaku. Akad dah berlaku. Maka perempuan itu dia wajib mendapat mahar mithil. Dia tak dapat dah mahar kahwin yang walaupun tak disebut, tapi mas kahwin yang sepatutnya dia dapat tu dia memang tak boleh dapat dah. Tu maksud dia. Maka walaupun begitu terjadi, syarak ni masih menjaga hak dia sebagai seorang isteri ataupun seorang perempuan yang telah dikahwini oleh suami. Maka syarak benarkan mahar mithil itu diberikan juga kepada perempuan tu walaupun dia menikah tak sebut mas kahwin. Nampak dalam situasi tu? Kan pening ayat tu kan. Jadi dia tetap akan menerima mahar mithil. Perempuan tu tetap menerima mahar mithil. Tetapi mahar mithil tu dia dapat, dia main situasi yang kedua pula. Tetapi mahar mithil tu yang kata wajib perempuan tu bagi, wajib suami tu bagi kepada perempuan tu bukan sebab dia menikah tak sebut mas kahwin. Bukan sebab tu. Tapi sebab lepas daripada kahwin depa bersetubuh. Situasi dia, isu dia pasal disetubuhi tu. Pasal dah kena setubuh itulah, maka dia wajib terima mahar mithil. Sebab apa? Dia punya reason dia pasal dia telah memberi perkhidmatan. Dia telah memberi perkhidmatan lah. Kan? Badan yang telah macam mana nak kata? Kalau sebut dinodai ni macam tak menikah lagi. Telah disetubuhi, nak guna bahasa kan? Telah disetubuhi oleh suami dia. Tapi masa menikah tak sebut mas kahwin. Sedangkan mas kahwin wajib dia kena terima. Cuma dia baik hati sangat kot, tapi baik hati tak kena gaya kata begini, tak mau mas kahwin. Tak boleh, hang tak mau, hang kena ambil mas kahwin ni sebenarnya. Walaupun hang kaya dah pun, kan? Kaya isu lain, tapi dari segi hukum mas kahwin, setiap wanita yang berkahwin mesti dapat mas kahwin. Sama ada mas kahwin tu disebut ataupun tidak disebut. Jadi tiba-tiba dia tak mau. Tapi perkahwinan dah berlaku dan mereka pun bersetubuh. Bila dah bersetubuh tu, maka perempuan tu kan, dia wajib juga menerima mahar mithil daripada suami dia. Bukan sebab akad tu, tetapi disebabkan persetubuhan. Tu dia panggil, sebab berlaku persetubuhan itulah maka mahar mithil tu wajib diberikan kepada isteri. Banyak mana? Kita tengok hari tu ni kita ikut kadar adik-beradik dia yang terdekat. Kita start daripada belah bapak dulu. Kan? Banyak mana nak ambil kira tu? Belah bapak dulu. Contoh ayah dia menikah dengan mak dia berapa? 1,500 contohnya. Maka 1,500 tu lah suami yang telah bersetubuh dengan dia tu kena bayar. Tu sering kata mahar mithil tu. Tajuk ni tuan-tuan dia agak complicated sikit. Dia berbelit-belit. Tapi sebab tu tapi tak apalah. Cerita dia kita mengaji, kita tak faham pun tak apa. Kalau berlaku benda yang seumpama macam kita mengaji ni, kalau berlaku dalam masyarakat kita, benda ni kita tak usah pening kepala. Kita bawa pergi mahkamah aja. Hakim yang akan putuskan. Dia akan dengar kedua-dua keterangan daripada pihak lelaki dan pihak perempuan, hakim akan putuskan. Tapi sebagai ilmu untuk tuan-tuan puan, jadi kita dapat ilmu, kita tahu rupanya dalam hukum fiqh ni ada
dalam bab munakahat ni ada diceritakan ataupun ada dibincangkan tentang masalah yang dinamakan sebagai mahar mithil. Yang mana mungkin sebelum ni tuan-tuan pun tak pernah dengar perkataan mahar mithil, betul? Saya percaya dan yakin tuan-tuan pun tak pernah dengar perkataan mahar mithil. Yang kita tak tahu mahar ataupun mas kahwin. Hak kita tahu mas kahwin tu yang kita nak sebut kan, contoh macam nanti anak abang Sabri nak menikah, kita sebut mas kahwin contoh sekian banyak. Yang tu tak nama mahar mithil, itu nama mahar musamma, mahar yang disebut. Kalau tak berlaku apa-apa pertikaian atas mahar itu, anak pun tak pertikai, menantu pun tak ada kata apa, mana kita go on dengan mas kahwin tu lah, tak ada masalah, tak timbul isu lah. Isu dia mahar mithil kalau mahar yang disebut dalam akad tu dipertikaikan. Itu tajuk yang tak saat kita tengok yang nombor 2, tak tahu. Dipertikaikan. Macam tak saat kita tengok kan, anak kata dulu janji nak bagi 3,000, tiba-tiba akad nikah baru ni sebut tengah 2,000 saja. Berlaku pertikaian. Tanya balik pada pengantin tu, mana ada? Jadi bergaduh. Bergaduh tu tak kesudahan tuan-tuan buat. Kes ni kena bawa ke mahkamah. Bila bawa ke mahkamah itulah hakim akan putuskan mahar yang disebut hari tu ni batal. Bersubuh lagi, setubuh dah. Hakim akan tanya, bersetubuh lagi hari tu menikah, setubuh dah. Kan? Jadi bila setubuh dah, maka wajib isteri ni menerima mahar mithil sebagai mahar menggantikan mahar yang disebut dalam akad yang dah batal tu. Boleh faham tak? Okey. Sambung lagi dia kata, ini kerana kerelaan. Kerelaan maksudnya untuk tidak mahu maksud kerelaan si perempuan tu, dia rela untuk tidak mahu mas kahwin tu. Kerelaan perempuan tersebut tidak cukup. Maksudnya syarak ambil kira, syarak kata tak memadai lah, tak memadai isteri itu dia walaupun dia sendiri rela, dia kata saya nak menikah tapi saya tak mahu mas kahwin. Tak cukup dengan dia dengan kata dia rela tu membolehkan perkahwinan itu diteruskan. Tak cukup. Sebab apa? Sebab syarak mewajibkan mahar ke atas isteri. Ini isu kalau perempuan tak mahu mas kahwin. Isu kalau satu perempuan yang menikah dengan suami dia tak mahu mas kahwin. Boleh nampak tak? Setakat ni saya tak jumpa lagi lah perempuan menikah tak mahu mas kahwin. Okey, mesti mahu punya. Benda tu benda bernilai. Ada duit, benda ringgit contohnya. Kalau tak ringgit pun benda yang berharga, barang emas dan sebagainya. Nampak dia kata, ini kerana kerelaan perempuan tersebut tidak cukup untuk mengharuskan dia disetubuhi, kerana di dalamnya perkahwinan itu terkandung hak Allah. Nampak tu? Di dalamnya mas kahwin itu terkandung hak Allah. Boleh faham ayat ni? Walaupun maksud tak mencukupi dengan dia memberi satu kerelaan pada diri dia, saya tak mau mas kahwin, walaupun saya tak mau tapi saya tetap bagi juga body saya dekat suami saya. Tak cukup dengan hujah rela tu, tak cukup. Orang putih kata by hook or by crook, hang mesti juga kena terima mas kahwin. Lagu tu, hang suka ke tak suka ke mas kahwin, hang wajib terima. Tak memadai dengan hang kata tak apa ustaz, saya tak mau sebab saya pun ada duit dah. Itu duit hang tu hang punya pasal. Dia tak nak kena-mengena dengan akad. Tapi bila berlakunya akad nikah, ijab dan qabul dalam bentuk nikah, maka hang sebagai perempuan, hang wajib terima mas kahwin. Hang tak mau tu belakang kira, tapi hang wajib terima. Kan? Sebab bila apa sebab apa? Sebab lepas hang menikah, hang mesti akan kena bersetubuh dengan suami. Itu proses perkahwinan. Walaupun ada orang menikah tak subuh-subuh kan, itu isu lain. Itu isu lain. Sekarang ni bila dah setubuh, maka hang telah memberikan satu perkhidmatan kepada suami, maka suami itu takkan dia dapat percuma saja. Macam itulah maksudnya. Kan? Dapat FOC saja bersetubuh, tapi apa something yang bermanfaat untuk isteri tak bagi. Tak boleh. Sebab tu syarak dia jaga hak wanita ni. Tu yang kata mahar tu, walaupun kita rasa, mungkin setengah orang dia rasa macam tak apalah, tak payah, takat tengah 2,000 tu saya gaji sebulan 15,000 contoh. Tu gaji hang punya pasal lah. Ni isu mas kahwin, isu hukum, hang kena terima. Sebab tu dia kata, sebab dia kata ni, nampak, kita tengok bagi ada kitab, perhati tengok dia kata, ini kerana kerelaan perempuan tersebut tidak cukup untuk mengharuskan dia perempuan tu ataupun dia isteri tu disetubuhi, kerana di dalamnya tu apa? Mahar tu, mas kahwin tu yang patut dia dapat tu terkandung hak Allah. Maksudnya apa terkandung hak Allah? Allah yang suruh
Tu maksud dia. Allah yang suruh mana-mana perempuan yang nak menikah wajib diberikan mahar, mas kahwin. Tiba-tiba hang nak buat baik ikhlas lebih daripada hak Nabi, kan? Sedangkan Nabi SAW sendiri pun menikahkan anak-anak betul. Anak-anak Nabi nikahkan pun Nabi letak mas kahwin. Bahkan Nabi menikah dengan isteri-isteri Nabi bagi mas kahwin. Benda wajib, benda yang dituntut dalam syarak. Jadi kita tak boleh nak menjangkau hak Allah tu. Allah Taala yang suruh, maka tak boleh kita duk buat kita kata suatu perkara yang Allah tak suka, kan? Apa susah sangat, ambil lah. Mudah kata kan. Duk buat bahasa orang kata ni bajet bagus ke apakah? Duk buat kemas apa kan? Ambil dah orang nak bagi. Kan, itu cerita dia. Dalam masalah ini, qadar mahar misil dinilai dengan nilaian semasa akad, bukannya nilaian semasa persetubuhan. Ni maksud dia macam mana? Masa akad tu berapa disebut, kan? Contoh disebut itu ni berapa? Bukan dia tak sebut, tapi masa akad tu ada kebiasaan akad ni orang sebut. Maksudnya contohnya dinilai masa akad ni, makna ketika akad tu kalau tak disebut pun, tapi berapa yang biasanya isteri ni nak. Dia habaq kata saya nak 2,000, maka 2,000 tu dia kena bagi, kan? Dikira dinilai semasa akad, bukannya dinilai semasa persetubuhan. Makna persetubuhan tu dah berlaku persetubuhan, nak kira macam mana? Setubuh dah, tapi mahar tak dapat. Tapi dia tetap menerima mahar misil tu mengikut nilaian semasa akad, kan? Isteri nampak dia kata kenyataan bawah tu, isteri boleh meminta suaminya membayar mas kahwin sebelum dia disetubuhi, kan? Dia boleh minta kat suami, dia kata abang mesti bayar dulu mas kahwin kepada saya dengan jumlah yang tersebut sebelum abang menyetubuhi diri saya. Itu hak saya. Saya boleh tidak memberi tubuh badan saya kepada abang selagi abang tak bayar mas kahwin. Tu dia boleh buat macam tu. Isteri boleh menolak persetubuhan dengan suaminya sehingga dia suami ni membayar mahar mithilnya. Mahar mithil hak isteri tu. Lagi tak bayar, saya tak akan bagi body saya. Dia bagi kata dua gitu. Jadi suami kena ambil action benda ni. Kena bayar juga, kan? Berapa nak bayar tu? Yang tersebut dalam kitab, kan? Iaitu mahar mithil yang berlaku dengan nilai yang semasa akad. Baik, habis. Seterusnya yang terakhir, yang keenam, situasi yang keenam yang kata boleh dikenakan mahar mithil tu, iaitu situasi yang keenam, dalam akad disyaratkan sebahagian daripada mas kahwin diserahkan kepada orang lain seperti bapa atau adik-beradiknya. Faham tak? Contoh, perempuan ni dia menikah, aku nikahkan dikau dengan anak aku. Ni wali ni dia bagi menikah anak dia, kan? Aku nikahkan dikau dengan anak aku, nama Fulanah binti Fulan, dengan mas kahwin RM2,500 tunai, dan dia ada dan sama lagi. Mas kahwin ini dibahagi kepada dua, kepada bapanya dan kepada adiknya. Contoh disebut gitu. Memang tak jadi pun dalam masyarakat kita, kan? Tapi sampai berlaku lagu tu pun batal juga mas kahwin tu. Dia panggil tak boleh. Dalam akad tu disyaratkan, dia ada syarat pula dia bagi. Sebahagian daripada mas kahwin diserahkan kepada orang lain seperti serah pada bapa atau wali tu, atau adik-beradiknya perempuan, pengantin perempuan tu, kan? Jadi pengantin lelaki tu dia nak kena bayar dekat isteri dia pun kena bayar, dekat pak mentua pun kena bayar, ataupun isteri dan juga adik ipar. Boleh faham tak? Tak boleh, ya? Suami kata mana boleh, aku nak menikah engkau, kau menikah dengan hang. Nak apa nak kena bayar hang pula? Kan? Tu situasi lagu tu contohnya. Baik, akad nikah adalah sah. Memang sah lah akad, tak ada apa cedera pun. Akad macam biasa, lafaz pun cukup, saksi apa semua. Kan? Tetapi mas kahwinnya rosak dan suami wajib memberi mahar mithil kepada isterinya. Maka kata mahar mithil tu, akad nikah sah. Jadi suami isteri yang macam biasa, tidak kata jadi batal ke, tak ada. Akad sah, boleh duduk sebagai suami isteri. Cumanya mas kahwin masa dia sebut tu, mas kahwin bersyarat tu nak kena bayar dekat isteri dan juga dekat bapa mentua sebagai contoh. Berapa nilai? Contoh RM5,000. RM5,000 tu batal. Boleh faham?
5,000 tu batal. Makna 5,000 tu isteri tak dapat. Isteri pun tak dapat, pak mentua pun tak dapat. Okey? Tetapi situasi itu ditukar. Mas kahwin tu yang kata mas kahwin yang 5,000 tu isteri tak dapat tu ditukar, dapat juga kepada si isteri dengan nilaian mahar mithil. Nampak tak? Sebab wajib dia terima mahar mithil. Sebab apa? Sebab pernikahan dah berlaku. Kan itu. Itu maksudnya situasi yang keenam tu. Okey? Akad nikah adalah sah tetapi mas kahwinnya rosak dan suami wajib memberi mahar mithil kepada isterinya. Jadi isterinya walaupun tak dapat 5,000 tu, tak ada dah sampai dia tak dapat langsung. Dia dapat juga tapi mahar mithil, mahar yang digantikan, yang ditukarkan. Nah, iaitu dengan jumlah nilai yang macam saya kata tadilah, ikut kepada adik-beradik sebelah perempuan ni yang terdekat ataupun dia panggil perempuan asabah. Asabah ni makna perempuan yang terdekat, yang ada nasab keturunan dengan dia ni yang dekat. Biasa dalam syarak dia kira dia ambil belah pak dulu. Contoh belah pak dia ambil siapa? Dia ambil adik perempuan ataupun kakak dia yang telah berkahwin. Yang tak kahwin tak boleh kira, yang dah berkahwin dan masih hidup. Kan? Berapa? Contoh dulu kak dia menikah, katalah menikah dulu 2,500. Maka 2,500 tu lah isteri ni dia boleh demand dan hakim akan arah suami ni bayar 2,500 kepada isteri dia. Itu yang kata mahar mithil. Peringatan. Peringatan. Okey, apa dia peringatan ni? Meletakkan syarat ketika akad nikah terbagi kepada 3. Maknanya syarat yang macam mana yang dibenarkan? Adakah syarat itu dibenarkan ataupun syarat itu tak dibenarkan? Tengok kata musannaf di sini, meletakkan syarat ketika akad nikah terbagi kepada 3. Yang pertama, syarat yang selari iaitu yang ada kaitan dengan nikah lah, dengan kehendak perkahwinan. Seperti isteri mensyaratkan supaya suami memberikan nafkah kepadanya. Itu contohnya. Syarat lagu ni tak apa. Faham tak? Isteri kata kat suami dia, abang nak nikah dengan saya kan? Betul nak nikah. Abang dah sedia ni? Sedia. Abang ada duit? Ada. Banyak mana mas kau nak bagi kat saya? Cadang-cadang nak bagi dalam 3,000. Okey. Okeylah 3,000 abang nak bagi. Okey, jadi apa masalah? Saya letakkan syarat dekat abang lah, 3,000 abang bagi kat saya. Tapi abang mesti ingat, lepas kita menikah nanti, saya dah sah jadi suami abang, abang mesti wajib bagi kat saya nafkah. Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Sedangkan perkara tu, isteri tak abang pun memang suami kena bagi pun. Nampak tak? Itu dia kata syarat yang selari dengan kehendak perkahwinan. Itu selari. Makna kalau hang tak abang pun untuk bagi nafkah dekat hang, memang aku kena bagi pun, dah nama isteri aku. Boleh nampak ni? Itu yang apa, syarat yang pertama. Syarat macam ni boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Memang kalau tak bagi syarat pun tak apa. Memang dah sah nama isteri saya kena bagilah mas kahwin. Mas kahwin dah. Nafkah. Kan? Tu. Habis. Kemudian syarat ini, nampak dia kata, syarat ini tidak diambil kira ataupun maksud tidak diambil kira, ini kerana sudah semestinya setiap perempuan yang menjadi isteri, maka nafkah itu menjadi kewajipan kepada suami untuk diberikan. Jadi tidak perlu nak dijadikan oleh isteri kepada suami, nafkah itu adalah satu perkara yang wajib ke atas suami. Maknanya tak perlu isteri nak jadikan benda ni syarat. Sebab tu tengok musannaf kata apa? Syarat ini iaitu syarat apa? Syarat yang isteri suruh suami dia bagi nafkah selepas berkahwin tu tidak diambil kira. Makna syarat tak terpakai, syarat yang tak terpakai. Makna hang tak sebut pun memang suami hang kena bagi, wajib suami kena bagi. Wajib suami kena bagi. Sah nama dah jadi sah nama isteri kita, memang kita kena bagi. Sama ada kita nak bagi dalam bentuk mingguan, bulanan, macam tu. Harian, ada setengah orang dia bagi nafkah kat isteri dia jenis hari-hari. Ini orang menega. Jenis dapat gaji hari ataupun dapat pendapatan hari. Ada jenisnya. Takat ni tak jumpa lah. Biasa tak kira lah hang menega hari kan. Memang hari-hari orang menega kan. Hang pendapatan cara hari ke, cara minggu ke, cara bulan ke, dia kira bagi senang fikir, tak usah pening kepala. Cukup bulan aku bayar. Macam itulah. Macam banyak juran kan. Cukup bulan bayar. Sekian banyak yang telah dipersetujui. Contoh abang setuju nak bayar dekat saya, itu dua abang kata tiap-tiap bulan nak bagi saya 500 contohnya. Jadi tiap-tiap bulan 500. Itu janji. Tapi janji itu bukanlah kata mesti nak kena bagi 500
Sebab dalam syarak dia kata mengikut kemampuan suami. Kena tengok tu, dia punya ayat tu mengikut kemampuan suami. Kalau hari suami mampu bagi 500 jalan. Next month punya mai tiba-tiba ada short sikit mana kalau ke mana, tak boleh bagi 500. Bagi berapa? Bagi 450. Pun kena bagi. Isteri tak boleh nak argue. Itu janji bagi 500. Tak, janji itu memang nak bagi, tapi bukan mesti muktamad 500. Sebab syarak kata wajib nafkah diberikan ke atas suami kepada isteri mengikut kemampuan. Ayat kemampuan tu. Tentang tu. Jadi ayat ni kalau isteri tak puas hati, dia nak argue kes tu, dia nak bawa kes tu ke mahkamah, maka hakim nanti gelak agak isteri tu. Pasal apa? Pasal hang tak erti. Hakim kata, suami hang mampu banyak tu dia bagi ambil lah. Apa dia buat mengada-ngada pula? Tu mujuk dia nak bagi. Kalau dia tak bagi langsung baru padan muka hang. Hakim dia kata untuk dia. Kalau hakim jenis nak melawak kan, dia boleh kata, tapi biasa hakim tak kata gitulah kan. Dia nak kata isteri ni kena faham bahawasanya suami ni dia mampu taraf mana. Kalau suami mampu banyak tu lah. Terima saja kan. Jangan kita duduk banyak soal. Pasal syukur alhamdulillah pasal dia mau bagi. Kalau dia tak bagi, baru padan muka. Okey. Baik. Dia kata syarat ini tidak ada kira manakala akad nikah dan mas kahwin yang disebut semasa syarat di atas adalah sah. Sah lah, memang sah lah, tak ada berlaku apa-apa pertikaian pun. Aku terima nikahnya nama fulanah binti fulan dengan mas kahwin RM3,000 tunai. Tanya saksi, sah? Sah. Okey. Alhamdulillah doa lebih kurang selesai. Habis Tak kira kata ni abang masak tak? Pasal apa? Jangan lupa lepas nikah bagaimana nafkah saya. Contoh dia sebut ke tu. Jentik hidung kali kata. Duk minta nafkah, memang aku nak bagi pun sabar lah kan. Itu contohnya begitu. Sebab tu syarak kata syarat ini tidak diambil kira. Tak perlu nak bersyarat-syarat lah. Sebab memang benda tu selari dengan hukum ataupun kehendak perkahwinan sendiri. Bila nak nama pun kahwin, kena bagilah nafkah isteri ni suami tu. Baik. Contoh lagi syarat syarat yang kedua. Contoh syarat yang kedua, syarat yang bertentangan dengan kehendak perkahwinan tetapi tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Macam mana ni contoh dia? Contohnya isteri mensyaratkan supaya suami tidak memadukannya atau tidak memberikan nafkah kepadanya. Boleh faham? Abang nak nikah saya? Boleh. Berapa mas kahwin? RM3,000. Cantik. Tapi syarat abang menikah dengan saya nanti, abang tak boleh madu dengan saya. Kalau abang madu dengan saya, menikah kita tak sah, batal. Isteri pula pandai-pandai lebih pada hakim. Contohnya begitu. Isteri bagi satu syarat untuk suami dia tak boleh nak menikah lebih, tak boleh nak bermadu. Tak boleh, sebab madu ni ataupun poligami ni Allah Ta'ala benarkan. Isu suami nak menikah tak menikah tu lantak pergi kat dia lah. Kalau dia mampu dia jalan, tak mampu dia duduk sengap. Macam tuan-tuan semua kan, tak mampu betul tak? Tu pakat seorang satu ya. Sama saya buat bercakap pun. Itu cerita lain. Kita nak menikah tambah tu, itu atas kudrat kita, atas ketentuan Allah kepada kita. Kalau Allah Ta'ala kata rezeki kita boleh menikah, menikah. Tapi isteri tak boleh guna itu sebagai satu, orang kata bantu locatan untuk dia nak ambil kesempatan supaya suami tak bermadu. Masa akad tu abang siap-siap dah. Abang nikah saya boleh, tapi jangan bermadu, jangan madukan saya. Nampak abang sini? Nampak dia kata? Contoh isterinya mensyaratkan supaya suami tidak memadukannya atau tidak memberikan nafkah kepadanya. Contohnya tadilah kan. Sedangkan nafkah tu wajib, isteri wajib terima. Tiba-tiba dia nak buat baik pula, tak payah bagi nafkah abang, tak payah lah. Saya pun banyak duit Nanti sudah belagak sangat aku nak bagi ni, ambil lah kan. Tak banyak pun sikit aku bagi juga. Contoh kalau gitu. Akad nikah tersebut sah kerana tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan. Makna sah, tak ada masalah. Dia terima dengan wali ada, saksi apa semua cukup, rukun lima dah, rukun nikah 5 tu semua komplit jalan cantik, tak ada apa yang cacat. Maka perkahwinan tu sah. Cumanya walaupun begitu kata musannif, syarat yang diletakkan sama ada syarat untuk isteri atau untuk suami adalah rosak. Tu syarat isteri kata tu, abang dah terima menikah dengan saya ni, abang tak boleh madukan saya. Abang kena ambil saya seorang sampai saya mati. Betul abang nak menikah ni, lantak pergi abang. Tak boleh. Tak boleh suami nak agree, tak boleh nak suami nak agree dengan apa syarat yang telah diletakkan oleh isteri. Tak boleh. Syarat tu batal. Okey? Ini yang kata syarat yang dibenarkan, yang syarak nyatakan, yang mana syarat ni kalau dipertikaikan
maka isteri itu boleh dibawa ke mahkamah, kita panggil Allah SWT di mahkamah lah untuk dikemukakan. Maka di situ hakim akan putuskan kebarangkalian isteri ni kena mahar mithil lah, dapat mahar mithil. Mahar yang asal nak bagi tu batal sebab syarat tu telah dinodai. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yang mana kata Nabi SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Maksudnya setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal. Nampak? Jelas kan? Sedangkan menikah poligami ni Quran kata boleh. Maksud bila kata Quran kata boleh tu artinya Allah Ta'ala benarkan. Cuma kita kena ikut dia punya kan law of the rule itu, kena ikut bagi betul. Betul dengan cara, betul dengan kaedah, tidak menyalahi syarak dan sunnah, maka jalan. Jadi perkara itu isteri tak boleh ambil sebagai isu untuk dia nak letakkan syarat supaya suami kalau nak nikah tak boleh nak poligami dengan saya. Tak boleh. Syarat itu batal. Okey, sebab tu Nabi kata kullu syartin laisa fi kitabillah. Setiap syarat yang letakkan tu laisa fi kitabillah, yang mana syarat yang letak tu tidak ada dalam kitab Allah. Quran tak suruh, tak abang pun, kita saya memandai-mandai pergi buat syarat sendiri. Itu maksud dia. Fahuwa batilun, Nabi kata. Syarat itu batal. Mas kahwin menjadi rosak kerana syaratnya rosak. Ini kerana keredaan terhadap mas kahwin bergantung kepada syarat. Nak redha ataupun nak terima mas kahwin yang diberikan tu bergantung kepada syarat. Kalau syarat ni yang syarat yang pelik-pelik, tak boleh. Apabila syarat rosak, mas kahwin juga turut rosak kerana dia tidak redha dengan mas kahwin yang diberi tanpa melaksanakan syarat yang dikemukakan. Makna dia menikah tapi menikah dalam keadaan syarat tu tak ditunaikan oleh si suami, maka batal lah perkahwinan tu. Kan? Syarat pun rosak, kali dengan akad pun batal juga. Tak boleh. Okey, itu contoh syarat yang kedua. Seterusnya yang terakhir, syarat yang ketiga, iaitu syarat mencacatkan maksud asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Ni lagi berat nah. Ni lagi berat. Apa yang beratnya? Syarat mencacatkan maksud asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Pasal nama bila kahwin takkan tak mau setubuh. Itu maksud dia. Mana ada orang menikah yang tak mau setubuh? Okey? Tanya kita semua masing-masing tanya. Kita menikah tu dengan isteri kita mula-mula tahun bila lah ni? 25 tahun yang lepas. 30 tahun lepas kita menikah, isteri kita ada bagi syarat ke ni? Ataupun kita letak syarat ke tu kah? Tak ada. Masing-masing dah ma'ruf. Isteri pun faham, kita hak nama suami pun faham. Bila nama nak menikah, tentu ada proses persetubuhan. Sebab apa? Sebab kita ada niat nawaitu nak zuriat. Jadi zuriat tak akan datang dengan jalan tidak bersetubuh. Kan? Tak boleh. Kalau dia buat teknik apa tu yang apa? Ambil yang manis tu dia panggil apa? IBF lah. Itu macam mana? Saya tak faham. Tolong terang sikit. Suami tak setubuh dengan isteri kah? Ada siapa ada ilmu tentang hal tu? Boleh share dengan saya. Macam mana di situasi tu IBF tu dia macam mana dia doktor ambil ayak mani suami lepas tu dia pergi masuk dalam rahim isteri. Adalah teknik dan taktik tu kan menyebabkan isteri tu mengandung. Mana tak setubuh lah suami tu. Tak berasa lah. Kira-kira rugi kat tu. Tu tak ada masalah. Saya rasa isu tu tak timbul kan. Sebab dia bukan tak subuh, dia subuh cuma bukan dengan jalan yang biasa. Cuma doktor guna kaedah yang teknologi ni. Tak ada masalah tu. Itu isu tak timbul isu saya rasa. Walaupun saya tak faham ilmu IBF ni, tapi saya rasa tak ada masalah. Pasal apa? Pasal dia cuma nak menghasilkan anak. Cuma dengan jalan yang biasa tak terhasil barangkali. Kan? Wallahualam. Mungkin wallahualam. Tak tahu nak abang, tak kerti kan? Mungkin nak kata mandul ke ataupun ropok lekor ke, tak tahu nak kata. Kan? Tapi mungkin ropok lekor lah kot barangkali. Saya rasa lagu tu kot. Wallahualam, kita tak tahu siapa yang pernah buat kan. Tapi saya rasa mungkin pasal ropok lekor barangkali menyebabkan tak boleh. Tak merasa nikmat. Maka kaedah yang diharuskan dalam syarak, kaedah yang teknologi moden ni IBF.
ambil apa nama siang kalau salah tolong perbetul, minta maaf lah kalau apa nama yang tahu tentang ilmu ni tolong perbetul lah, nah tolong share dengan saya sebab saya tak tahu tentang benda tu. Baik, jadi tengok dia kata syarat mencacatkan maksud asal perkahwinan iaitu persetubuhan. Contohnya kata syarak dalam akad isteri mensyaratkan agar dia tidak disetubuhi ataupun menceraikannya selepas berkahwin. Kan pelik tak? Ini satu syarat yang sangat pelik dan berat lah. Kan? Kalau orang Kelantan kata jam crank lah, kan? Bukan jam crank Terengganu. Terengganu jam crank. Kalau kata Kelantan disebut berat do'oh. Berat do'oh. Betul ke Kapten? Betul dah? Berat do'oh. Berat sungguh lah. Kita kata orang Kelantan lah. Makna memang satu perkara yang tak masuk akal, yang tak dapat diterima akal. Mana boleh menikah tak mau setubuh? Dia menikah dengan Robocop lah. Robocop tak ada setubuh, dia robot. Kan? Contoh suami boleh petikai lagu tu. Menikah dengan aku dia orang. Aku ada nafsu, mana boleh aku tak boleh setubuh dengan hang? Tak setubuh, tak sah menikah. Kan? Dah bagi syarat pelik-pelik gitu, tak sah menikah terus. Itu contohnya. Ataupun syarat yang lagi pelik ni, isteri dia kata, lepas menikah dia ceraikan saya. Pelik juga, kan? Pasal apa nak kena cerai pula? Tak ada apa-apa pasal pun nak bercerai. Tak boleh. Jadi perkahwinan itu terbatal. Nampak? Kalau nak akad nikah tiba-tiba ada syarat demikian yang diusulkan kepada juru nikah atau kepada naib qadhi, maka perkahwinan itu dibatalkan. Naib qadhi boleh, dia ada kuasa untuk membatalkan akad tu dan dia kena report benda tu ke mahkamah supaya depa dua-dua ni diambilkan tindakan. Setakat ni tak bisa jadi lagi dah. Saya tak nak jumpa wa na'udzubillah, minta berlindung pada Allah jangan bagi jumpa kes-kes yang sabut macam ni. Setakat yang saya pernah jumpa, tapi bukan kena kat saya, kat kawan saya. Naik khadhi kawasan lain, sahabat kawasan mana. Oleh benda ni tidak aib pun. Yang aib tu aib pada pengantin lelaki, kan? Tapi tak aib pada kawan saya. Cuma kawan saya cerita, kan? Yang agak orang apa jelek ni, bila mana selepas akad nikah si pengantin lelaki-lelaki ni, pengantin lelaki tu, dia tak mau baca taklid. Dia tak mau baca taklid. Kan? Dia argue. Dia kata, pasal apa nak kena baca taklid Ustaz? Taklid tak ada dalam sebab dia berasa dia pandai, dia berasa dia orang alim juga, dia pun ada ilmu tentang fiqh dan sebagainya. Tak apa, kita nak dengar apa dia punya hujah. Dia kata taklid ni tak ada dalam kitab asal Imam Syafi'i, tak ada disebutkan taklid. Tak disuruh membaca taklid. Kenapa saya nak kena baca taklid? Tidakkah taklid ini satu perbuatan zalim dari saya balik kepada isteri? Kan dia buat pandai. Kita kata tidak begitu. Memang hukum asal taklid ni tak ada. Tapi dia dibuat oleh Sayyidina Umar. Masa zaman Nabi taklid tak ada. Tuan-tuan faham ni sahabat ni? Tuan-tuan puas semua nikah baca taklid tak? Baca kan? Adalah saya nama sekian dengan ini bertaklid bila saya meninggalkan isteri saya melebihi 4 bulan qamarah berturut-turut atau lebih, atau jika saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah pada isteri saya melebihi 4 bulan berturut-turut, atau jika saya melakukan kemudaratan kepada isteri saya, kan contoh gitulah, bla-bla-bla sampailah habis. Tu taklid. Dia kata zaman Nabi tak ada sebut pun. Dia buat cakap pandai kan. Dia kata pengantin, kawan saya kena. Dia kata mujuk tak kena kat saya. Kan, kawan saya ni dia masih cool and steady lah. Kan. Tapi saya kata dia hantar buat apa kat dia, boleh dia kata lagu tu. Dia kata tak apa. Saya kata kalau kata cik tak mau baca taklid, tak apa. Kita tak mau cetuskan satu orang kata apa fenomena yang tak cantik dalam majlis ni. Kan? Cik tak baca taklid tak apa. Tapi minta maaf, kawan saya kata, saya nak abang kat cik, ini enactment yang kita amalkan di negeri Pulau Pinang. Dan taklid ni pula bukan hanya Pulau Pinang, semua negeri dalam Malaysia baca. Mana kalau cik seorang tak baca, bermakna cik tidak ulu amri. Kan? Tidak apa maksudnya? Sedangkan Islam kata atiullah wa atiur rasul wa ulu amri minkum. Ni sebab taklid ni uli amri yang suruh buat. Siapa dia uli amri? Ketua agama kita, agung. Dia yang suruh buat. Maknanya kalau cik tak mau baca taklid, maknanya cik telah lawan perintah agung. Berat ni saya kata. Jadi
Sekarang ustaz boleh buat apa kat saya? Oh, kurang ajar sungguh ayat tu. Ustaz boleh buat apa kat saya? Oh, saya kata mujok tak kena kat ana. Saya kata kawan saya, mujok tak kena kat ana. Tidak keluar metro muka depan tu. Saya kata tu. Oh, tak boleh. Kan? Hang tunjuk pandai tu. Kan? Jadi lagu mana yang tak buat kat dia? Saya tanya dekat kawan saya. Dia tak, surat nikah kita tahan lah. Kita tahan surat nikah. Memang itu adalah enactment. Kalau berlaku situasi macam kita akan tahan surat nikah. Makna surat nikah kita akan tak bagi. Hak sementara kita tak bagi, yang original pun kita tak akan bagi selagi mana cik tak baca taklid. Mana boleh lagu tu buat saling buat saya. Dia banyak cakap kan. Jadi sekarang ni kita tak mau cakap banyak, nak baca taklid kan tak mau. Dia pula tak apa main baca. Siapa pelik dia ni, ajaran mana saya tak tahu. Wallahualam, kita pun tak mau nak buat sangkaan yang jahat lah. Kan sakit kena tarik pula sangkaan tu. Kan? Dia panggil apa? Apa 36 kurungan B ke apa? Tak tahu lah kan. Sangkaan jahat kepada mana-mana ahli parlimen. Tu dalam parlimen kan. Tak mau sangka jahat, tapi kita habaq dari segi pengalaman macam tu. Jadi kat kawan saya lagu tu, maka kawan saya kata kita akan tahan surat nikah cik. Kan dia kata ni tak boleh jadi kita. Kan. Jadi kalau tak lah kawan cik nak baca tak mau. Dia kata saya tak mau baca. Saya tidak akan baca taklid, kata. Oh, keras kepala. Tak, kita tak tahan. Kita tahan surat nikah dia. Dia kata saya akan bawa ke mahkamah. Kawan saya kata sila. Segala hormatnya dipersilakan bawa ke mahkamah. Nak tengok hakim nak kata apa kat cik. Dia kenal ke tu kan. Kan. Jadi dia nak buat pandai lebih pada pihak berkuasa. Kita pihak berkuasa agama, kita dah buat benda tu, kita dah create benda tu cantik dah, comel dah. Nak memandai-mandai buat kata hang lebih pandai. Hang kena jerat balik kan. Dia pergi mahkamah, dia pergi sungguh mahkamah. Pergi argue depan hakim. Hakim tenyih muka dia gitu kan. Benda tu memang dah termaktub dalam enactment. Kena baca taklid. Sebab apa taklid diwujudkan tuan-tuan? Sebab Islam nak jaga hak isteri. Supaya kita suami tak boleh ambil kesempatan. Kita ada take advantage kepada kelemahan isteri, tak boleh. Sebab tu kita ikat dengan taklid supaya kita suami, termasuk saya nama suami ni, kita ada apa nama kita panggil? Ada guideline kan. Kita ada garis panduan. Untuk kita menjadi seorang suami yang bertakwa kepada Allah, itu antara asbab musabab dia yang kita perlu patuhilah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Sambungan ayat tu lah ya, fa in tanaza'tum kan, banyak lagi lah, boleh rujuk dalam surah apa nama Baqarah kata saya kan, Baqarah ke Ali Imran, boleh cek tengok kan. Insya-Allah itulah antara perkara yang kita bincangkan untuk pada malam ni. Perkahwinan itu terbatal kerana syarat yang diberikan, yakni menafikan maksud nikah. Dengan syarat itu, dengan itu syarat yang diberikan membatalkan perkahwinan tersebut. Tak bolehlah syarat yang demikian batal. Mana kahwin, nikah pun, akad pun batal juga. Pasal bagi syarat yang menyalahi kehendak perkahwinan sendiri. Itu maksud dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah di masa akan datang tuan-tuan kita sambung lagi tajuk, iaitu tajuk kedua daripada, masih dalam tajuk mas kahwin, ataupun yang tajuk kecil dia hukum hakam mas kahwin. Dan kita habis dah tajuk hukum hakam mas kahwin, dah habis sampai tang bab mahamithil tu selesai. InsyaAllah lagi 2 minggu kita akan jumpa. Bila tu? Tahun depan lah. Tahun depan kita akan jumpa. Tu ya kan tahun depan? Bulan ni bulan berapa bulan? Hari Jumaat pula. Jumaat depan. Kok ni apa nama tajwid. Lagi sekali kan. Lagi 2 minggu insyaAllah kita akan jumpa. Maknanya tahun depan lah. Kita akan masuk lagi tajuk yang berkenaan dengan tajuk kedua tu, iaitu muta'ah. Muta'ah. Apa itu muta'ah? Yang kita biasa dah dengar muta'ah tu kita tak faham apa dia. Nikah muta'ah ke? Yang tu lain. Itu nikah muta'ah, nikah yang hukum asal Islam dulu, yang Nabi SAW benarkan. Selepas turunnya ayat yang lain tu, hukum muta'ah tu dimansuhkan. Dimansuhkan maknanya telah dibatalkan, tak boleh lagi bermuta'ah. Jadi muta'ah ni diamalkan oleh golongan Syiah lah sampai hari ni ya. Kan daripada pahaman dia begitu. Ini maksud muta'ah dalam tajuk ni bukan nikah muta'ah ataupun orang apa nikah kontrak apa panggil, bukan. Tak ada kaitan. Muta'ah di sini maksud dia sagu hati.
ataupun pemberian harta suami dalam bentuk sagu hati kepada isteri yang telah diceraikan. Kita akan bincang nanti macam mana situasi yang kata muta'ah tu, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya mohon maaf kalau ada tersalah penyampaian saya, kalau ada tersilap bagi yang mendengar, sama ada dalam alam maya ataupun yang berada secara live, boleh tegur saya bagi pembetulan yang sebetulnya macam mana. Kalau ada yang saya sampaikan tu benda yang tak tepat ataupun yang kurang tepat, tolong perbetul saya balik, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah yang kita ambil, yang tidak baik itu atas kelemahan kesilapan saya. Saya mohon maaf pada tuan-tuan puan kalau ada terkasar bahasa ataupun tersalah bicara dengan kata-kata tutur bicara yang tak senang didengari. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majlis ilmu dapat keberkatan, keampunan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.